Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton? Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Kaifa halukum? Amboi berbahasa Arab nampaknya dai hadari pagi ni ya. Insya-Allah kami di sini mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Paling penting pagi ini pagi yang sangat indah bersama dengan saya insya-Allah ke penghujung rancangan. Kepada anda semua, hari ini kalau kita tengok masya-Allah hari Rabu dah. Kan? Cepat masa berlalu. 7 Januari 2026 bersamaan dengan 18 Rejab 1447 Hijrah. Alhamdulillah Allah masih simpan umur kita sampailah ke hari ini. Bahkan alhamdulillah kita berada dalam nikmat Islam dan juga iman. Cumanya macam biasa tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik yang berbeza-beza setiap hari. Kita tampilkan juga ilmuwan yang berbeza latar belakang. Namun tujuannya tetap sama, iaitu kita nak sebarkan kefahaman. Kita nak sebarkan segala yang positif untuk ilmu dan manfaat bersama. Dan hari ini dalam tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru, topik yang kita nak bawakan untuk kita bincangkan iaitu sebelum diaudit Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua sedia maklum para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan ada audit daripada kiri dan kanan. Catatan itu segalanya akan dipertunjukkan kepada kita, kitab itu akan diserahkan kembali kepada kita, yang baik atau buruk segalanya akan ditayangkan kembali. Bahkan untuk melepasi satu fasa yang disebut sebagai satu tempoh di padang mahsyar, segalanya akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini untuk dapatkan pencerahan, bukanlah teman, artinya hidup lah. Jadi kita nak dapatkan pencerahan daripada individu ini. Masya Allah, selalu dari sana jauh tahu. Kuantan datang kemari. Poh palih. Alhamdulillah. Kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Palih. Ada bawa ikan patin Ustaz? Tak bawa. Tak bawa Ustaz? Beritahu boleh insya-Allah. Masya-Allah. Okey Ustaz, hari ini kita nak bincang satu topik yang sebenarnya sangat istimewa dan ia juga ada difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr yang insya-Allah Ustaz akan bacakan kejap je lagi. Cumanya kepada anda semua para penonton, tanyalah Ustaz, soalan daripada anda kami amat alu-alukan. Caranya bagaimana Dai Hadari nak tanyakan soalan ni? Senang sahaja, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, Tanyalah Ustaz TV3. Atau mungkin ada yang tak puas hati, kami nak cakap terus bersama dengan Ustaz, boleh sahaja hubungi kami di talian 03-2201-4498. Bagi mungkin tuan-tuan, puan-puan, pakcik, makcik yang ada TikTok tu ataupun Instagram, boleh sahaja ikuti kami juga di official Tanyalah Ustaz. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ayat yang kita akan rujuk dari surah apakah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Terima kasih Ustaz Wala. Sama-sama Ustaz. Insya-Allah pada pagi yang penuh keberkatan ini insya-Allah kita akan sama-sama menelusuri surah Al-Hasyr ayat 17 hingga ayat 21. Insya-Allah. Yang mana kita nak audit diri kita sebelum Allah Subhanahu wa taala. Betul. Audit kita. Kita baca dulu insya-Allah. Walaupun yang baca ni suara ni tak sedap, tapi yang menterjemah tu sedap insya-Allah. Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan, yakni dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan, yakni segala perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan, yakni amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik, derhaka. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan, yakni mendapat segala yang diingini. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Sadaqallahul Azim. Baik Ustaz, daripada 4 ayat yang Ustaz bacakan tadi, dapat kita lihat bagaimana satu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Cumanya Ustaz, bagaimana, apakah yang kita akan bincangkan dalam ruang lingkup menunjukkan bahawasanya segalanya akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Sebagai mukadimah Ustaz, silakan. Terima kasih. Kasih kata sedap tadi kan, terjemahan tu kan. Allahu Akbar, biasa Ustaz. VO punya suara. Tuan-tuan puan-puan yang amat-amat saya kasih sekalian dan yang hadari, terima kasih. Memang benar dalam kehidupan kita ini, kita tidak lari daripada muhasabah diri. Atau kita kata mudah bahasa hari ini, audit diri kita. Kerana satu masa esok kita akan diaudit oleh Allah, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap saat kita bernapas di atas muka bumi ini, atas apa yang kita lakukan. Maka surah yang sangat-sangat baik untuk sama-sama kita bincangkan ini, mudah-mudahan memberi teladan kepada kita agar kita menjadi insan yang baik, yang soleh, untuk kita mendapat kejayaan hidup di dunia yang sementara ini dan begitu juga di hari akhirat yang kekal abadi. Sebelum itu, sebelum saya sambung perbincangan berkenaan dengan audit diri tadi itu, saya nak sebutkan sikit supaya kita nampak background surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ni bermaksud pengusiran. Kenapa dia nama surah pengusiran? Kerana dalam ayat awal-awal surah ini, di ayat yang kedua hinggalah ayat yang ketujuh, Allah bercerita bagaimana satu kelompok daripada orang-orang Yahudi diusir daripada kota Madinah, itu Bani Nadir, yang mana mereka ini melakukan pengkhianatan pada Nabi. Mereka berjanji dengan Nabi untuk setia, untuk sama-sama taat, untuk mempertahankan Madinah, tetapi mereka berpaling tadah dalam peristiwa Perang Khandaq ataupun Perang Ahzab, Perang Bersekutu. Lalu mereka ni dihalau keluar oleh Nabi SAW pada tahun ke-4 Hijrah. Lalu mereka ni tinggal ke mana? Mereka tinggal di Khaybar. Lepas di Khaybar nanti, kita sambung minggu depan lah cerita Khaybar tu. Macam mana mereka tu datang pula istilah Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud tu. Khaybar, slogan yang biasa kita dengar. Mereka akhirnya bukan lagi dihalau keluar daripada Madinah, tapi di Jazirah Arabiah pada ketika itu, asbab kita panggil belut demi belut yang mereka lakukan, iaitu bangsa Yahudi. Baik, itu latar belakang surah Al-Hasyr. Dan ayat yang kita bincangkan ini adalah satu ayat yang sangat menarik. Saya duduk semak-semak semalam persoalan-persoalan yang ditanya oleh sahabat-sahabat, terutamanya sahabat-sahabat Tegar. Tanyalah Ustaz. Soalannya memang agak rencam dan kebanyakannya bertanya berkenaan dengan audit itu macam mana.
Dan sebelum kita menjawab satu persatu, izinkan saya bercerita dulu terlebih dahulu tentang sedikit apa kita panggil tafsir ayat ini, yang mana Allah bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, iaitu nida lil mu'min, seruan kepada orang-orang beriman. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang yang digelar, dititlekan sebagai mufassir abad kita. Dia digelar sebagai apa kita kata, orang yang membawa versi baru, atau kita kata kita lebih kuranglah dalam dunia tafsir pada abad kita. Almarhum merupakan seorang ulama yang cukup terkenal, meninggal lebih kurang tahun 1989 kalau tak silap saya. Dan hari ini video-videonya masih lagi disiarkan, diulas siang dalam TikTok dan sebagainya. Zaman TikTok ni banyak dipotong-potong videonya. Yang mana seorang yang sangat mendalam kefahamannya dalam Al-Quran. Sehingga kan ada ulama mengatakan kalaulah syarat untuk menjadi mufassir itu ada 13 syaratnya, ilmu alatnya. Syekh Mutawalli Sya'rawi ni dia ada 14, lebih satu. 14 tu apa? Yang 13 tu mengetahui ilmu nahwu, sarah, balaghah, badi' semua tu. Tahu asbab nuzul, tahu nasih, mansukh, sebagainya, macam-macam lagi tu. Dia ada satu lagi, iaitu anugerah Allah yang ke-14. Kepada dia sangat-sangat memahami Al-Quran. Kalau kita rajin menyelidik dan mendengar, mengkaji, mencari, kita akan jumpa bagaimana penerangan yang diberikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ini sangat luar biasa. Luar biasa. Kerana kefahamannya yang mendalam, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Al-Quran yang kita dah bincang ini. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apabila Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, maka orang beriman hendaknya tengok. Kerana dalam ayat-ayat begini ada larangan dan ada suruhan. Ada larangan dan ada suruhan. Dan ayat ini Allah mulakan dengan ittaqullah, iaitu suruhan bertakwa pada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Macam dekat mimbar masjid hari Jumaat. Ittaqullah haqqa tuqatih. Itu fi'al amar tu. Fi'al amar tu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Fi'al amar ni dia tufidul wujub. Dan ada juga yufid fi'al amar ni dia memberi maksud perkara itu wajib dia buat. Jadi wajib kita bertakwa kepada Allah. Kata mimbar Bilal, di atas Bilal pula ada khatib di atas mimbar, bertakwalah pada Allah. Itu suruhan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap diri itu kata Allah hendaklah mempersiapkan apa yang nak disediakan untuk lighad, untuk hari esok. Maknanya untuk hari akhirat esok apa yang telah kita sediakan. Persiapan. Maknanya kewajipan kita sebagai seorang Muslim, mukmin, ialah kita mempersiapkan diri kita untuk kita diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan audit Allah ni tak pernah fail, tak pernah gagal, tak pernah cuai walaupun sedikit. Kita kalau diaudit, baru ni yang cerita sikit kami kena audit. Masalah Ar-Radah diaudit. Kita minta diaudit. Auditor pun kata, ustaz jangan jarang masjid minta diaudit. Jadi kita minta diaudit. Alhamdulillah audit tu tebalnya saya ceritalah. Dihimpunkan segala dokumen audit tebal ni. Termasuk keluar masuk duit. Keluar masuk duit detail. Sehingga kan statement tu sampai 800 muka surat pun ada statement bank. Diaudit satu persatu, ada teguran di sini, ada dipuji di sini. Jadi itu manusia yang diaudit oleh manusia pun kita berasa masa dia nak present tu, berasa apalah gamak nak gementar kena. Juga gementar. Itu manusia audit. Tambah pengurusi surau pula. Kena pula. Kena sebab tak tanya tak kena soal jawab banyak ada. Jadi cuba bayangkan, diaudit oleh manusia pun kita menggigil, kita ketar, kita takut. Ini pula diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana audit yang tidak pernah ada sedikit pun kecuaian dalam audit tersebut. Jadi sebelum kita diaudit, maka kita audit diri kita dulu. Semayang ke sudah ke belum? Ni subuh ni tengok tanyalah ustaz. Betul. Subuh tak semayang lagi. Ada kan? Itu risau. Yang perempuan tu lain ceritalah. Ni lelaki ni. Elok terlentang atas katil lah. Jadi audit diri kita, adakah kita melakukan persiapan yang Syekh Sya'rawi sebut tadi? Yang persiapan itu adalah wajib pada kita. Kita bertakwa kepada Allah dan mempersiapkan diri kita ni dengan apa saja, apa bukti dan juga kita kata bekal untuk kita esok ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu, yang pastinya
kita tidak dapat melepaskan diri. Di sini mungkin kita boleh lepaskan diri, ada duit lebih sikit, beli tiket kapal terbang, lari, pergi duduk mana-mana dah. Pergi pulau mana-mana dah. Mana kita tahu kan? Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak lepas diri kita. Jadi hendaklah setiap kita ini sentiasa melakukan muhasabah dan audit diri kita setiap masa agar kita jadi insan berjaya fid dunya wal akhirah. Allahu Akbar, Ustaz. Kalau kita tengok apa yang Ustaz nyatakan itu pun sebenarnya sangat-sangat risau. Kita bagaimana pula? Dah audit ke belum sebelum Allah audit diri kita? Cumanya Ustaz, kejap lagi saya nak tanya Ustaz, kenapa walaupun Allah nyatakan kenapa kita perlu persediakan diri kita untuk esok, tapi masih lagi ada yang masih mengutamakan urusan dunia semata-mata? Boleh kejap lagi Ustaz ya? Boleh. Nantikan selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Menarik di Nasi Lemak Kopi O sepanjang minggu ini. Bila teguran bertukar tekanan, bila didikan dizahirkan dengan kekerasan, perlukah membimbing pelajar sehingga mencederakan? Cara mudah pelajari teknik penyediaan dumpling yang sedap dan boleh dinikmati sekeluarga, sembunyi dalam solusi resipi. Segmen aspirasi mendekati kreativiti cikgu mural yang memperindah bangunan untuk memotivasi murid-murid ke sekolah. Setiap Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi di TV9 dan stream ditonton. Dia banyak fikirkan anak-anak, ada yang masih sekolah, dengan suami dia dah tak mampu nak urus diri. Jadi saya minta dengan dia, janganlah terlalu lebih. Takut dia pun nanti tak sihat, kami pun semua jadi lagi susah. Saya tahu dia tak boleh nak cakap apa-apa kan, tapi dia tak terluah macam cakap macam tu. Cuma dia cakap, siang ibu, itu saja. Dia tak, entah dia senyap je. Tapi saya tahu apa benda yang dia nak cakap tu, saya tahu. Tapi saya diam, dia diam, saya pun diam. Halo. انت شو اسم العيلة؟ شو اسمك الكامل؟ Diangkat dari sebuah kisah benar, Hin Raja, Suara Terakhir, dibawakan 8 Januari 2026. Tanyalah Ustaz minggu ini, Isnin 3 yang dijamin syurga, Selasa maafkan ibu ayah, Rabu Khaybar ya Yahud, Kamis talbis dan ghurur, Jumaat duha yang mendamaikan, Sabtu ahli sufa Abu Hurairah, Ahad tanda-tanda keimanan. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru di TV3 dan TV9. Stream juga ditonton. Segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan alhamdulillah segala yang terbaik kami sajikan buat anda. Terutamanya hari ini kami bawakan satu topik yang bagus untuk kita sama-sama bermuhasabah, iaitu sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita bersama dengan bukan tukang audit, kita bersama dengan pakar rujuk kita lah. Kita bersama yang kena audit. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik Ustaz, berdasarkan ayat yang kita bawa hari ini, iaitu ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz dari ayat 18 hingga ayat 21 tadi, saya terfikir, kenapa Ustaz ya, zaman sekarang ni walaupun Allah nyatakan, Allah suruh persiapkan, fikir tentang apa yang nak disiapkan untuk hari esok, yakni hari akhirat, kenapa masih lagi ramai yang terfikir tentang urusan dunia semata-mata, bertangguh dalam hal akhirat? Macam Nur Jura Azlin Sufyan ini ada tanyakan di Facebook ni Ustaz, katanya, apakah kesan pada sikap menangguhkan taubat dan amal soleh, iaitu yang saya bawakan tadi pun lebih kurang jugalah soalannya kan, terhadap kehidupan seseorang jika dikaitkan dengan peringatan hari kiamat dalam ayat-ayat yang dibacakan. Yang kedua, adakah kesedaran tentang kematian dapat meningkatkan kualiti amal seseorang? Ingat mati, adakah akan tingkatkan amal? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Nur Jura, antara orang yang kerap bertanya dan kerap diangkat. Betul. Apa soalan dia, sebab soalannya baik, bagus sangat. Terima kasih Nojura. Pertama sekali, apakah kesan sikap suka menangguhkan taubat? Bak kata da'i tadi, kita bukan tak tahu kita buat salah. Betul. Kita tahu kita buat salah, kita berdosa, kita ni buat dosa hari-hari.
Tapi yang pelik dah banyak-banyak buat dosa, kita buat dok je. Kita buat tak tahu je. Nantilah taubat katanya. Oh, palih dah. Oh, Macam tu. palih. Maknanya dia biar lantaklah, ikutlah. Sedangkan dia tahu dia satu masa akan diaudit Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita rujuk kepada ayat 18. Cuba tengok ayat 18 tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah disediakan untuk hari akhirat esok. Jadi kalaulah kita menangguhkan sesuatu, taubat kita lah, istilahnya taubat kita ataupun dosa kita buat, kita tak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya apa kesan pada diri kita bila kita menangguhkan taubat? Pertama sekali kita akan jadi lalai lah. Leka, lalai. Bila kita lalai, leka, ghafil daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita hanyut dengan dunia kita. Maka pertama sekali kita rasa macam lalai dalam aku dah masa lagi. Tak mati lagi kot. Muda lagi, baru 18 tahun, baru 20 tahun, baru 30 tahun atau baru 40. Istilah baru kita rasa kita ada masa. Sebenarnya kita dilalaikan oleh sikap kita sendiri. Jadi jangan tangguh. Eloknya kita ni, sebab tu kita diajar supaya Nabi pun sebut, aku beristighfar satu hari 70 hingga 100 kali. 70 hingga 100. Maknanya Nabi mengajar kita supaya sentiasa muhasabah diri kita dengan kesalahan yang kita buat dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar termasuk aku minta ampun padamu ya Allah. Ampunkanlah salah silap aku. Jadi itu cara elemen untuk mengendurkan sedikit kekhilafan dan kesilapan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tak rasa, kita banyak silap. Ya. Sampai kan kesilapan itu jadi stres. Jadi kita rasa tak senang. Cuba sekali astaghfirullahalazim. Banyaknya Allah dosa aku, minta ampun padamu ya Allah. Jadi satu cara untuk mengendurkan ketegangan yang ada pada diri kita. Tenang itu akan hadir. Ustaz. Ya, akan hadir insya-Allah. Istighfarlah selalu. Sebab itu Nabi cool, tenang, relax. Walaupun Nabi tak banyak dosa, Nabi tak ada dosa, Nabi tak banyak silap. Berbanding kita yang banyak buat dosa ni. Tapi orang yang paling tenang, paling kurang buat salah dalam dunia, itulah orang yang paling banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kalaulah kamu nak dapat tenang macam Nabi, kamu kena istighfar banyaklah. Istighfar banyak. Kerana orang yang lalai daripada muhasabah diri dia ni, pertama sekali dia akan rasa ada masa, dia masih hidup panjang, dia masih diberi peluang, lalu dia hanyut dengan kelalaian dia lupa untuk bermuhasabah diri dia. Dan saya nak cerita satu cerita. Bagaimana Ustaz? Yang semalam saya baca tafsir Ibnu Kathir, jumpa satu kisah. Yang mana Nabi SAW, ini antara cara kita nak mengendurkan sedikit dosa-dosa kita yang kita rasa tegang, stres, rasa ketat dada kita tak. Dosa kita banyak. Ada satu kisah yang mana Jarir Ibnu Abdullah bercerita tentang satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh satu kelompok daripada Bani Mudar. Mereka ni berkaki ayam. Berkaki ayam, baju pun compang-camping. Jadi Nabi bila lihat satu kelompok, orang satu kampung kita kata, berpakaian gitu, Nabi ni macam berasa tak selesa. Tak senang hati. Nabi masuk rumah, Nabi keluar rumah. Kemudian Nabi minta Bilal pergi laungkan azan. Kemudian Nabi berkhutbah. Selepas mayang, Nabi berkhutbah di atas mimbar. Kerana apa? Nabi rasa macam tak wajar ada orang yang begitu. Berkaki ayam dengan pakaian compang-camping. Istilah dalam bracketnya, miskin. Susah lah. Susah. Dan susah tu biasa. Ya. Tapi kenapa ada orang susah, tak ada orang bantu? Itu yang menyebabkan Nabi rasa tegang sekejap, rasa tak tenang. Ada orang macam ni. Jadi Nabi kata apa? Selepas Nabi salat, Nabi naik atas mimbar, lalu Nabi pun membacakan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nabi kaitkan dengan ayat ini supaya semua yang ada di hadapan Nabi pada ketika itu ingat apa persiapan yang kita kena buat untuk bertemu Allah esok. Termasuk membantu orang lain. Termasuk membantu.
skill Nabi itu luar biasa. Nabi mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayat biasa yang dibaca oleh khatib atas mimbar. Kemudian Nabi kaitkan dengan ayat ni. Lalu Nabi kata apa? Siapa yang seorang lelaki itu apabila dia bersedekah min dinarihi min dirhamihi, orang seorang lelaki itu dia bersedekah dengan dinar yang dia ada, dengan dirham yang dia ada, dengan pakaian yang dia ada, daripada secupak apa kurma yang dia ada, bali yang dia ada. Apa saja yang disumbang ni, walau bisyikit tamrah, walaupun dengan sebelah sedikit biji sahaja. kurma. Syik mana? Belah dua. Belah dua sebiji tamar tu. Seorang lelaki tu, kalaupun dia buat begitu dengan sebiji tamar sekalipun, maka bila dengar gitu, sekat tu Nabi kata, kalau kita kata macam ayat tergantung je. Tapi sebenarnya sahabat Nabi di kefahaman dia luar biasa. Bila dengar begitu, Nabi dia beritahu, kenapa kau orang tak bersedekah? Ada orang susah depan kita ni, dengan baju dia tak lengkap macam kita pakai. Pakaian dia, kasut pun tak pakai, sandal pun tak pakai. Jadi kenapa kamu tak nak keluarkan duit yang kamu ada? Pakaian yang kamu ada, beri pada mereka ni, baju koyak-koyak tu bagi pada dia orang. Dan takkan tak boleh kok bagi sebelah sekurang-kurangnya kalau nak kata, kami ni tak ada kebun kurma, kami tak ada kebun anggur, kami tak ada perniagaan. Takkan kurma sebiji tak ada. Potong, bagi pada dia sebelah. Bila begitu, tiba-tiba ada seorang lelaki Ansar, dia pun pergi ambil kurma tu, sampaikan kurma dia tak satu bekas, sehingga kan tangan dia macam tak mampu mengangkat kurma tu banyak sangat. Bahkan memang tak mampu pun dalam hadis tersebut. Kata Jabir kata apa? Memang tak mampu pun. Kemudian dia nampak seorang tu angkat barang. Yang kedua pun angkat, bawa pakaian. Ramai-ramai terus pada membantu. ketika itu, semua membantu. Pada ketika itu mereka nampak wajah Nabi bercahaya bagaikan disaluti emas. Mana seronoknya Nabi dengan sikap sahabat Nabi yang bekerja-kerja nak buat baik. Asbab Nabi sentuh sikit. Petik sikit ayat Quran. Apa preparation korang ni? Nak anak-anak jumpa Allah ni? Takkan biar je kawan-kawan kita yang susah ni begitu. Maknanya tuan-tuan puan-puan semua, kalaulah kita terlupa untuk bermuhasabah diri, hendaknya ada di kalangan kita ni kawan-kawan yang tolong tegur. Kadang-kadang kita ni payah nak tegur diri kita. Kita suka tegur orang. Tak, kita tegur, kenapa kau pakai gitu? Kenapa Tambah-tambah kau... di laman sosial Ustaz. Ya, suka tegur orang tapi lupa telunjuk lurus, kelingking, berkait. Sedang tunjuk. Kita tunjuk ke orang, awak ni saya tunjuk ke saya. Awak, aku ni, aku. Maknanya kita punya teguran kepada diri sepatutnya lebih. Jadi kalau anda kata kita lupa nak tegur diri kita, muhasabah diri kita, harapnya jangan ada di kalangan kita yang mencuaikan diri kita untuk menegur kawan-kawan kita yang sentiasa lalai, leka untuk bertaubat, nampak dia berdosa. Kenapa tak semayang? Semayang ni kan wajib. Kalau kita tak semayang, esok nak hisap pertama sekali ni semayang. Nak jawab macam mana semayang kita tak buat? Kita kena lakukan audit macam tu, kawan-kawan ni. Dan biasanya orang yang menangguhkan taubat, boleh lagi ke jawab ni? Silakan Ustaz. Macam nak kena beredak lagi. Orang yang selalu tangguhkan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terlupa pada diri dia sendiri. Sebab itulah Allah sebut ayat berikut. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Rupa-rupanya kita ni bila hanyut dengan buat dosa, tak nak istighfar, tak nak taubat, lalu akhirnya kita ni dilupakan oleh Allah SWT. Makin hanyut. Makin hanyut, kita lupa diri kita. Contoh nak nyawa di hujung, hatta iza balagatil hulqum, sampai nyawa ke halqum, baru tinggal, aku tak taubat lagi. Mana nak sempat pada ketika itu? Jadi Allah lupakan sebab apa? Kita lupa untuk istighfar pada Allah, minta bertaubat pada Allah, lalu terlupa, terus hanyut, terus Allah biarkan kita pada ketika itu dah terantuk, baru nak tengadah. Jadi hati-hati diri kita semua. Kata Imam Ibnu Katsir, la tansau zikrullah fayunsikumul amal limuslih anfusakum. Jangan sekali-kali kamu lupa untuk ingat pada Allah. Astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa saja zikir yang mengingatkan kita pada Allah, lebih-lebih lagi mengingatkan kita pada Allah tentang dosa kita. Bimbang nanti oleh kerana kita lupa untuk ingat Allah, maka Allah melupakan diri kita untuk melakukan amalan yang boleh memperbaiki diri kita. Ini yang rugi.
Itu dia Ustaz ya. Panjang Sedangkan lagi ni tapi kat tiga kot. baik Ustaz. Kita kadang-kadang terlepas pandang Ustaz tentang istighfar terutamanya. Sedangkan Allah nyatakan dalam surah Nuh bagaimana Allah nyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah suruh kita iaitu istighfarlah. Kerana apa? Kerana Allah itu ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Bahkan bila kita beristighfar para penonton sekalian, yursilis samaa alaikum midrara. Ayat seterusnya, Allah akan turunkan dari langit itu hujan yang mencurah-curah. Yakni maksudnya Allah berikan rezeki yang melimpah ruah selepas kita beristighfar. Masya-Allah. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Beliau ada tanya ni tentang audit ni. Katanya, Ustaz, apabila audit diri kita risau sama ada amalan kita diterima Allah atau tidak. Soalannya, macam mana doa dan istighfar berperanan sebagai penenang jiwa bagi orang yang bimbang amalannya tidak diterima? Dosa saya ni banyak Ustaz. Padahal sebenarnya Allah itu sangat dekat. Silakan Ustaz. Sebelum kita jawab Intan Zurina punya soalan, saya terlupa nak jawab soalan kedua daripada sahabat kita tadi. Dia tanya, apakah kesedaran, adakah kesedaran tentang kematian? Kita jawab ni dulu. Ya, boleh. Silakan. Ni ditunggu Ustaz kata nak jawab, tak jawab. Itulah. Mengajuk lah. Kalau diklaim dekat Tutup Facebook. TV left group pula kan. Ya, Ustaz. Adakah kesedaran tentang kematian dapat meningkatkan kualiti amal seseorang? Nak jawab mudah? Of course lah. Tentu sekali lah bila kita sedar tentang kita akan mati. Kalau tanya Fir'aun pun, dia akan kata mati juga akhirnya. Semua orang tahu dia akan mati. Semua orang berkeyakinan tinggi yang kita akan mati satu masa. Walaupun siapa mereka. Sebab apa? Dah ada contoh. Betul. Ayah kita dah mati. Mak kita contoh dah meninggal. Tok, nenek, moyang, monyet. Apa tu dia? Adalah atas tu. Semua dah tak ada. Membuktikan sampai satu tempoh yang Allah saja tahu bila maka expired date sampai, maka kita pun lupus. Tak ada lagi di dunianya. Maka semua orang tahu kita akan mati. Tetapi tak ramai orang yang ada kesedaran untuk ingat mati. Buat persiapan. Sebab itu Nabi kata, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Sebab apa? Dia jadi satu elemen audit yang sangat hebat. Kenapa? Bila kita ingat mati, kita buat sesuatu tu untuk mengelakkan daripada ketika kita mati esok, kita dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kadang kita ni melakukan dosa, melakukan kejahatan. Jadi bila kita ingat mati, tentu sekali zikrul maut ini berfungsi sebagai cermin kepada rohani kita. Cermin rohani kita. Aku ni banyak mana dah aku buat ni, nak mati tak lama lagi ni. Nak kalau orang dah sakit. Pelik sangat kalau orang sakit, dia tak sebut Allah, Allah, Allah kan? Jarang. Biasanya kita ni kalau sakit sikit lah. Sakit dada, gastrik. Tak makan pagi lagi kan? Tak makan kan? Belum lagi Ustaz. Tak kena angin tak? Ya. Mula mati aku. Macam dah. Allah, astagfirullahalazim. Jadi biasanya, dia menjadi cermin kepada rohani kita. Lalu kita pada ketika itu, kita bersihkan niat hati kita. Kita meluruskan keutamaan kita nak buat apa. Aku akan mati, nak buat apa lepas ni? Adakah aku masih lagi nak lara atau nak melakukan kebaikan sebagai sahabat Nabi? Infak kepada orang yang memerlukan. Bantu mereka-mereka yang berkeperluan. Jadi kita akan rasa kita ni akan nak luruskan balik keutamaan diri kita. Adakah dunia yang kita kejar ni yang kita nak hadap setiap masa ataupun ada juga preparation untuk akhirat esok. Dan dia juga sebenarnya menajamkan fokus kita. Apa yang kita buat tu, kita nak buat buat ibadah tu berkualiti. Solat, kita nak solat yang dapatkan solat yang paling khusyuk. Kemudian apa saja kita buat tu kita nak berkualiti. Itu soalan Nurjura Azlin Sofian tadi yang tidak dijawab tadi. Kemudian Intan tadi ditanya pasal apa? Kena ulang balik kat mana tadi soalan ni? Bila sebut tentang soalan Intan ni, terutamanya berkaitan dengan ketenangan lah bila kita istighfar dan juga kita mohon keampunan. Ini cumanya kejap je lagi Ustaz, boleh? Boleh. Kita nak rehat seketika. Baiklah kepada anda semua, nantikan jawapan untuk soalan Intan tadi tu selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Tanyalah Ustaz minggu ini. Isnin, 3 yang dijamin syurga. Selasa, maafkan ibu ayah. Rabu, Khaybar ya Yahud. Kamis, talbis dan ghurur. Jumaat, duha yang mendamaikan. Sabtu, ahli sufa Abu Hurairah. Ahad, tanda-tanda keimanan. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru di TV3 dan TV9. Stream juga dituntut. Menarik dinasti lemak kopi O sepanjang minggu ini. Bila teguran bertukar tekanan, bila didikan dizahirkan dengan kekerasan, perlukah membimbing pelajar sehingga menceritakan? Cara mudah pelajari teknik penyediaan dumpling yang sedap dan boleh dinikmati sekeluarga. Sembunyi dalam Solusi Resipi. Segmen aspirasi mendekati kreativiti cikgu mural yang memperindah bangunan untuk memotivasi murid-murid ke sekolah. Setiap Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi di TV9 dan stream ditonton. Orang tua lu semua buat tajuk. Buat tu tak susah. Tapi panjang masa lah. Setahun. Tekstur tu memang berubah ikut jangka hayat. Bila dah sampai 3 ke 4 bulan, dia dah start hancur dah. Kemalangan pada masa sekarang ni ada keperluan untuk membuat pengekstrakan data secara digital lah. Data-data digital banyak kat dalam kenderaan kita. Jadi jangan sebarangan share kereta kita untuk orang pakai sebab boleh disalahguna. Dia banyak fikirkan anak-anak, ada yang masih sekolah, dengan suami dia dah tak mampu nak urus diri. Jadi saya minta dengan dia, janganlah terlalu lebih. Takut dia pun nanti tak sihat, kami pun semua jadi lagi susah. Saya tahu dia tak boleh nak cakap apa-apa kan, tapi dia tak terluah macam cakap macam tu. Cuma dia cakap, siang ibu, itu saja. Dia tak, entah dia senyap je. Tapi saya tahu apa benda yang dia nak cakap tu, saya tahu. Tapi saya diam, dia diam, saya pun diam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Rawdah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Rawdah. Pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini, yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana, tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah, selangkah ke jannah. Ketika saya pergi ke Kuantan dulu, tak sangka ada Musalla Ar-Rawdah. Bahkan ada juga usaha yang sangat hebat dan sangat murni daripada Musalla Ar-Rawdah. Maklumlah masa tu tak kenal lagi Ustaz Azli. Cumanya hari ini kita nak ambil kesempatan, alang-alang Ustaz Azli Abdullah bersama dengan kita nak tahu dengan lebih lanjutlah Ustaz ya, dalam usaha membina ummah hari ini. Kita tengok pihak Musalla Ar-Rawdah pun lakukan sesuatu yang terbaik. Apakah pendekatan Musalla Ar-Rawdah terutamanya dalam menyediakan fasiliti yang terbaik dan juga ruang pendidikan kepada masyarakat Ustaz? Dalam hidup kita siapa menjadi idola kita? Tentu sekali Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah membina masjid terlebih dahulu di kota Madinah. Kami membina masjid juga, insya-Allah. Kita membina Musalla Ar-Rawdah. Masya-Allah. Bila masjid dah bina, adakah masjid terbiarkan sepi? Tidak. Penuhi dengan program. Antara program terkini selain daripada ceramah, aktiviti yang biasa kami buat di Musalla Ar-Rawdah, sampai saya pun tak ingat nak sebut salah satu. Kita yang terbaru ni, kita nak isi dengan pusat pendidikan di Musalla Ar-Rawdah. Kita memang merancang pembinaan bangunan Ma'had Ar-Rawdah. Nama pun masih lagi Ar-Rawdah. Tak lagi daripada kubah hijau tu. Jadi Ma'had Ar-Rawdah ni kita nak bina dalam tempoh 2 tahun, siap bangunan kekalnya yang harganya tak mahal pun. RM19 je. 19 juta. RM19 je. Ini dalam bidang pendidikan Ustaz. Pendidikan. Jadi sebelum bangunan ini siap, bermula Januari ni, bulan ini, 2026 ni, kita akan mula merancang perjalanan pembangunan dia secara berperingkat, fasa 1, fasa 2, sehinggalah siap dalam tempoh 2 tahun. Tetapi, pelajar minggu depan dah masuk. Jadi, apa yang macam mana kita nak suruh, nak belajar kat mana budak-budak ni? Maka, Musalla Ar-Rawdah yang kita bina awal tu, yang sama-sama kita bina kan, yang tuan-tuan sumbang tu, kita dah boleh guna tingkat atas tu, ada 3 kelas besar, ber-air condition, soundproof. Kalau cikgu sebelah menjerit, tak dengar sebelah sini. Tak dengar lah sebelah tak dengar. Dengar sikit-sikit ujung-ujung telinga je. Jadi, bangunan ni yang cantik di atas ni, kita jadikan kelas dan juga
ruang pejabat dan bilik guru untuk guru-guru mardah dan anak-anak mardah yang akan masuk minggu depan belajar sini. Kita nak apa yang dimulakan oleh Rasulullah dulu tidak berakhir dengan kita. Ya. Cuma kita ni penerus apa yang Nabi buat. Nabi bina masjid, Nabi beri signal pada kita, duduk di mana-mana, pastikan masjid bersama kita bawa. Satu. Yang keduanya, Nabi bina program di Masjid Ar-Rawdah, di Masjid An-Nabawi itu. Jadi kita pun kena bina program. Antara programnya ialah Nabi sentiasa, tadi saya sebut, Nabi mengajar para sahabat sehingga ada lawatan ke masjid pun Nabi buat teguran. Kenapa kamu tak bantu orang yang macam ni? Orang susahnya. Jadi kita nak Mushola Ar-Rawdah ni kembangkan lagi sayap dia. Ada Ma'had Ar-Rawdah yang merupakan sayap pendidikan di Mushola Ar-Rawdah ni. Dan nantinya kita sama-sama bina bersama bangunannya, programnya. Anak-anak ni kita taja kalau boleh setiap seorang seramai 30 orang yang pertama ni kita taja makan minum mereka. InsyaAllah apa lagi yang kita naklah hidup. Kita akan tunggu Allah saat Allah masuk ke dalam syurga insyaAllah. Itu dia Ustaz. Kredit dan juga pujian harus diberikan kepada mardah lah atas inisiatif mendidik, membimbing walaupun orang kata sesi pengajian untuk pelajar ma'had dah dimulakan walaupun pembinaannya prosesnya belum lagi dijalankan. Cumanya Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan bila berkaitan dengan kepada penonton lah bagaimana perkembangan, persiapan fasiliti dan juga kelengkapan yang sedang dibekalkan, disediakan untuk mereka yang terlibat, terutamanya adik-adik kita yang akan belajar nanti insya-Allah. Okey, ni tuan-tuan puan semua kena dengar betul-betul. Ya. Fasiliti kita yang kekal belum siap atau belum dimulakan pacak tiang pun. Tetapi tidak bermakna kita kena surrender awal. Tak. Fasiliti yang kita gunakan semua fasiliti yang ada di Mushola Ar-Rawdah. Semua peralatan, meja, kerusi, whiteboard yang memang pun dah ada di Mushola Ar-Rawdah kita guna sebagai fasiliti untuk Ma'had Ar-Rawdah. Jadi kita menggunakan seluruh sumbangan tuan-tuan dan puan semua yang sebelum ni sumbang untuk bina masjid, kita panjangkan dia punya kebaikan tu sampaikan kita jadikan dia di tingkat atas ruang untuk belajar, ruang tasmik Quran, ruang kelas akademik, ruang belajar kitab turas. Bahkan di bawah tu ruang solat, dewan solat utama di bawah kubah yang cantik itu macam biasa kekal diisi dengan program-program masjid. Dalam masa yang sama, anak-anak kita pun akan belajar bersama dengan jemaah di masjid. InsyaAllah. Masya-Allah. Baiklah Ustaz, mungkin ada ramai yang sedang menonton ketika ini dan bersemangat nak menyumbang ni. Bagaimana cara kaedahnya ataupun mungkin ada sesuatu yang usaha lain kepada mungkin untuk dimaklumkan? Jangan banyak cerita kita kata kepada tuan-tuan semua. Pegang handphone sekarang ni, halakan nampak QR kat bawah tu, hala handphone tu sampailah boleh tangkap QR tu, kod QR masukkan amount sahaja. Senang. Sama ada nak masukkan 2, 3, 4, 5, tak ada masalah. Masuklah. Ini semua aset kita. Tapi saya cadangkan yang kosong kat belakang tu lebih-lebih lah sikit. Betul. Jangan buh 1 je kosong tu, buh 2, buh 3, buh 4. Supaya projek kita yang kita fasa pertama kita nak RM5 juta sahaja itu dapat kita buat collection dalam masa yang cepat supaya anak-anak yang belajar ni tak nak lebih 2 tahun mereka menumpang di Mushola Ar-Rawdah. Kita kalau boleh nak selepas 2 tahun mereka dah berpindah ke bangunan baru yang sangat cantik. Kalau boleh nanti kita akan tengok dia punya desainnya. Ni buku ni. Itulah dia maklumkan ada buku tua di Quran ni Ustaz ya. Buku ni tadi apa yang saya sebut latar belakang surah Al-Hasyr tadi adalah bersumberkan daripada buku ni. Siapa yang susun? Saya lah. Ustaz Azli lah. Tak dapat nak nolong kan. Jadi buku dia memang saya susun. Dan kalau rasa nak mendapat suatu input daripada perbincangan dalam Al-Quran, inilah buku yang mudah faham, mudah baca, hatta anak-anak di sekolah rendah pun berdasarkan kita panggil testimoni yang beli buku ni, anak-anak JAS 1 pun boleh faham baca boleh buku faham. ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kepada anda semua jangan lupa dapatkan info lanjut di laman sesawang www.musholaarrawdah.com. Betul Ustaz ya? Betul. Masya Allah, dapatkan info di sana. Terus menyumbang untuk manfaat masyarakat. Baiklah, kembali lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. Tanyalah Ustaz minggu ini, Isnin, 3 yang dijamin syurga. Selasa, maafkan ibu ayah. Rabu, Khaybar, ya Yahud. Kamis, talbis dan ghurur. Jumaat, duha yang mendamaikan. Sabtu, ahli sufa, Abu Hurairah. Ahad, tanda-tanda keimanan. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru di TV3 dan TV9. Stream juga ditonton. Menarik dinasti lemak kopi O sepanjang minggu ini. Bila teguran bertukar tekanan, bila didikan dizahirkan dengan kekerasan, perlukah membimbing pelajar sehingga mencederakan? Cara mudah pelajari teknik penyediaan dumpling yang sedap dan boleh dinikmati sekeluarga. Semuanya dalam Solusi Resipi. Segmen aspirasi mendekati kreativiti cikgu mural yang memperindah bangunan untuk memotivasi murid-murid ke sekolah. Setiap Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi di TV9 dan stream ditonton. Tidak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih diucapkan kerana terus menyokong dan menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Bahkan difahamkan yang menonton kita ada Nun dari Selatan di Singapura. Apa khabar orang Woodlands? Apa khabar orang-orang Singapura? Alhamdulillah. Bahkan juga ditonton Tanyalah Ustaz di Bandar Seri Begawan. InsyaAllah. Di Brunei, di Batam dan Riau Indonesia, bahkan di selatan Thailand. Turut sama-sama memantau dan menonton ketika ini. Terima kasih Habib Kakak. Hari ini kita bawakan perbincangan kita iaitu topik kita sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita. Tadi kita ada bawakan soalan daripada Intan Zurina yang ada terkait dengan soalan Norjura tadi. Bagaimana doa dan istighfar berperanan sebagai penenang jiwa kita, yang mana orang bimbang amalannya diterima atau tidak. Silakan Ustaz. Doa dan juga istighfar ni tadi saya sebut istighfar satu elemen dalam kita punya audit atau muhasabah diri kita. Doa tentu sekali juga termasuk dalam satu elemen muhasabah diri kita. Apabila kita berdoa ni, kalau saya tanya apa dai tak, bila kita berdoa sebenarnya kita rasa apa sebenarnya? Mengharap? Kita mengharap, kita rasa macam kita ni tak boleh buat apa-apa. Kita minta lah. Tak ada daya upaya. Tak ada la haula wala quwata illa nak pandang kamera mana situ. La haula wala quwata illa billah ilahil azim. Jadi tak ada daya upaya kita. Jadi tak ada daya upaya kita mintalah, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku ni banyak sangat lemah ya Allah. Berilah kekuatan pada aku agar sentiasa buat baik. Macam tu tak? Jadi doa ni sebenarnya kita mengaku kelemahan diri kita. Betul. Aku lemah, aku tak kuat, aku tak boleh buat ni, aku tak boleh. Jadi minta padamu ya Allah agar apa sahaja yang aku pinta ini, kalaupun tidak semua aku dapat, sekurang-kurangnya ada satu jawapan kepada ketenangan hati aku. Sama ada kadang-kadang kita tak dapat jawapan segera. Memang tak dapat jawapan segera, kita minta hari ini, bukan hari ini juga kita dapat. Kadang-kadang 10 tahun baru dapat. Betul. Allah tangguhkan dulu, Allah simpan dulu. Nak tengok macam mana usaha kita. Jadi tak apa, sekurang-kurangnya kita dapat melepaskan. Kadang-kadang bila kita berdoa ni, orang yang betul-betul rasa perlu merayu kepada suatu kuasa yang lebih besar, dia akan rasa lega. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah, aku minta padamu. Ya Allah, sembuhkanlah sakit aku. Ya Allah. Walaupun tak sembuh lagi, tapi separuh daripada kesakitan itu dah kita lepaskan melalui rayuan doa kita. Itu satu. Kemudian doa ni dia menukarkan kita punya kebimbangan kita tentang apa sahaja yang kita mahu kepada satu tawakal. Tawakal itu pula tawakal yang aktif. Betul. Maknanya kita apa? Kita transit, tukarkan daripada, kita transfer daripada bimbang, Allah tak terima. Bila kita sebut, ya Allah, aku nak itu, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah ni. Jadi kita tawakal sudah. Dah kita dah minta. Masalahnya bila kita tak minta tu. Tak minta apa-apa, dia nak tawakal. Macam mana? Minta pun tidak. Dalam hati pun tak terfikir pun nak minta. Jadi kalau ada rasa-rasa perlu sesuatu, biar tak apa. Sedangkan Allah nyatakan ud'uni astajib lakum. Aku mustajabkan doa, minta je lah. Jadi bila kita dah minta, separuh
kelegaan tu dah ada pada diri kita. Sebab kita hanya menunggu jawapannya. Macam kita buat surat permohonan lah. Nak itu, nak ini kepada pihak berwajib. Jawapan kena tunggu. Jawapan kena tunggu tapi lega dah. Dah minta dah mohon dah itu. Nak buat apa? Nak buat loan sikit. Nak minta kerajaan bantu, nak tambah dapur rumah, duit. Tak ada, minta bantuan. Dapat tak dapat cerita lain. Tapi separuh lega tu dah hilang dah pergi dah. Sebab kita dah buat permohonan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar pula, dia menenangkan kerana ia membersihkan. Dia membersihkan diri kita asbab kita ni banyak buat salah. Dan proses pembersihan ni penting. Sebab dia akan berkait dengan doa tadi. Bimbang Allah tolak pula sebab aku ni berdosa. Caranya macam mana? Istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Barulah kita berdoa. Kadang-kadang kita pergi jumpa ustaz-ustaz ataupun kita kata tok bomoh yang baik-baik ni lah. Kita minta tolong doakan saya, tolong ubat saya ni sakit. Hatta kita pergi jumpa doktor pun, ada doktor, dia akan mula dengan apa? Astaghfirullahalazim. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. Lepas tu, barulah dia mulakan proses rawatan. Ataupun dia mula doakan kita bagi apa yang buat ruqyah dan sebagainya. Kita akan biasa dengarnya, biasanya perawat-perawat ni akan mulakan dengan istighfar. Sebab satu elemen yang mententeramkan hati kita sendiri untuk elak daripada apa yang kita buat, sama ada kita ni orang yang sakit itu sendiri, orang yang mengharap itu sendiri, ataupun kita orang yang membantu. Betul. Kita pun nak bantu, kita harap Allah tolong kita untuk bantu orang. Jadi caranya ialah kita istighfar dulu, barulah kita minta pada Allah, ya Allah permudahkanlah urusan saya nak rawat orang ni. Dan sebenarnya istighfar dan doa itu dia bagaikan dua beradik kembar yang tidak boleh begitu rapat. Bagai au dengan tebing lah, tak boleh dipisahkan. Jadi jangan sekali-kali kita cuaikan doa dan istighfar kerana dia sangat berperanan, bak kata Intan Zurina, dia sangat berperanan sebagai penenang jiwa bagi orang yang bimbang amalnya tidak diterima. Ya, sahih, betul, tepat. Okey, kepada anda semua para penonton sekalian, jangan lupa dalam surah At-Tahrim Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah siap suruh begitu. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang sedar diri, sentiasa melakukan kesilapan dan juga nisyan kesalahan. Baiklah Ustaz, di Facebook kita ni Sal Rasid ada tanyakan soalan berdasarkan ayat yang ke-18 surah Al-Hasyr, iaitu berkaitan dengan taqwa. Allah tidak melihat dan tidak menilai rupa para seseorang, harta dan kedudukan kita, namun nilai-nilai takwa seseorang di sisinya itu lebih bermakna. Betul. Boleh tak Ustaz perincikan nilai-nilai takwa yang boleh membawa kita ke syurganya? Yang mana dikatakan takwa yang tulen? Bak kata orang kampung saya, Teluk Intan, pure and original. Silakan Ustaz. Baik. Kita sedia maklum, Nabi sebut Allah tak melihat pada rupa paras kamu, tapi Allah melihat pada ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat pada hati kamu dan juga amalan kamu. Jadi takwa ni sangat penting, sehingga kan setiap kali kita dengar khutbah jemaah saya sebut di awal tadi, kita akan dengar perkataan yang sama. Dan kalaulah khatib terlupa sebut bertakwalah kepada Allah sependek itu ataupun sependek ittaqullah, maka tidak cukup syarat sah khutbah Jumaat. Tak boleh sembahyang Jumaat lah pula. Itu rukun tu. Rukun tu. Maka sebab itulah kenapa sampai jadi rukun tak boleh ditinggalkan sehingga mengesahkan sesuatu khutbah Jumaat itu dengan ittaqullah. Kerana ittaqullah ini adalah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita, seorang mukmin, seorang muslim, yang mana takwa itu mesti bersekali dalam hidup kita. Tak boleh tidak kita kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada Allah bukan maksud takut macam takut pada hantu. Bukan. Takut pada hantu kita lari. Betul. Seriput lagi tengok cerita hantu Korea kan. Budak ni lah. Adalah budak mana tak tahulah. Ju-on ni. Ju-on ni. Iya. Tengok hantu Korea takut dah lah dengan muka pucat, tak bedak pun dah pucat dah kan. Jadi kita tengok pun takut lari. Tapi kalau takut pada Allah, makin kita dekat. Takut pada Allah maksud kita dekatkan diri kita dengan amalan. Buat baik, bersedekah, banyakkan amalan-amalan sunat, lepas sembahyang wajib, buat amalan sunat, solat sunat, ba'diyah, qabliyah. Jangan tersalah, ba'diyah asar sudahlah dengan subuh. Ada juga yang tersasul tu. Maknanya kita kena dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perlambangan kepada orang yang takut pada Allah. Tidak sebagai yang takut kepada
makhluk Allah yang mengganggu kita. Kita lari. Orang nak ugut kita nak buat sesuatu pada kita lari. Tapi Allah ugut kita dengan azab seksa, tetapi kita makin dekat. Itulah takut yang sebenar yang disebut sebagai ittaqullah wal tanzur. Tapi bukan sekadar sebut takut, tak buat apa-apa. Wal tanzur tu maksudnya elemen bagaimana kita nak dekatkan diri kepada Allah. Cara macam mana? Inisiatif kita, usaha kita. Masya Allah. Baik Ustaz. Difahamkan juga bila sebut tentang takwa ini juga Allah nyatakan dalam Al-Quran haqqa tuqatih, yang dikatakan takwa yang sebenar-benar takwa. Maksudnya bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Takwa yang sebenar-benar takwa tu macam mana Ustaz? Ingat tak pernah Sayyidina Umar Al-Khattab ditanya tentang takwa tu ya? Jadi satunya syamar tu apa Umar sebut. Aku akan kalau berjalan tempat yang berduri, aku akan sensing kita punya seluar kita. Mana takut dalam keadaan kita cermat dengan tindak tanduk kita. Kita nak berjalan juga di jalan yang berduri tapi dengan penuh kecermatan. Maknanya cermat dalam ibadah kita dan tindak tanduk kita. Dan bagusnya kita ni sebagai seorang Muslim, kita ni diberi peluang setiap ibadah kita. Antara Nabi sebut, aku jadikan untuk umat aku, spesialnya umat Nabi Muhammad ni, semua bumi Allah ni adalah masjid. Seolah-olah perlambangan kat mana kamu pergi pun, itulah masjid. Kamu sembahyanglah kat situ. Tepi jalan pun boleh. Apa sebenarnya kalau kita kembangkan lagi maksud dia? Maksudnya, seolah-olah di mana di tempat mana kamu duduk sekalipun, bumi itu menjadi ibadah untuk kamu. Buatlah apa saja jadi ibadah. Termasuklah kita duduk kat kursi dengar Da'i Hadari dengan Ustaz Azlim Nyemang pun tak faham. Itulah. Klik. Sesedamnya tidur dah. Dapat pahala. Kita bangun pagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebut begitu. Ataupun doa lain. Alhamdulillahillazi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa azina li bizikir. Ni nak ajar yang baru bangun tidur tu. Bangun tidur dia baca doa tu. Ataupun sebut La ilallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, Allahumma ghfirli. Itu antara doa yang warid setiap pagi. Mana yang bangun tidur tu jangan lupa baca apa yang saya sebut tadi. Jadi bangun tidur, buka je mata jadi pahala, tutup mata pun dengan doa bismikallahumma ahya wa amut dapat pahala. Bahkan tengah tidur diatur pula mimpi kita tu. Mimpi yang baik nak dapat macam mana. Kemudian bila bangun tidur pula terkejut daripada mimpi yang pelik-pelik nak baca apa. Sentiasa kita diatur oleh Allah menunjuk kepada kita. Ibadah sebagai seorang Muslim, sebagai ummah Muhammad ini sangat mudah. Jadi pilihlah nak buat baik ataupun buat jahat. Ya, Ustaz, mewakili para penonton di luar sana, saya nak tanyakan soalan ini. Mungkin ramai yang sama juga beranggapan sebegini. Apa dia? Ustaz, kita ni macam nak menipu Allah pula. Hari ni buat dosa, taubat, buat lagi. Lepas tu taubat, buat lagi. Taubat, buat lagi. Bukankah itu macam tak elok? Lebih baik tak payah taubat aja. Macam mana kalau ada yang berfikiran sedemikian? Kita manusia biasa yang sangat lemah. Kita ni dhaif, du'afa. Allah ni fuqara. Allah ni aghniya, ghani. Al-ghanil, al-hamid. Kita ni fuqara, du'afa. Allah maha kaya, maha kuat. Jadi kita tahu oleh kerana kita ni lemah. Antara cara berdoa, okey ni kita sebut sikit cara berdoa yang disebut oleh ulama. Kadang-kadang kita ni minta, ya Allah, aku tak nak lagi buat, ya Allah, aku tak nak buat, aku berdosa. Tapi buat juga. Kita tahu kita akan melakukan perbuatan yang kadang-kadang kita ulang, kalaupun kekerapan itu tak sama dengan sebelum, tapi kita akan terbuat juga. Itu menunjukkan kita ni lemah. Kita ni dhaif, kita ni du'afa. Allah tu qawi, Allah tu maha kuat. Oleh kerana kita ni lemah, terkadang kita tersalah melakukan perbuatan yang sama. Baru je minta ampun pada Allah, kemudian kita buat balik. Jadi adakah kita ni layak masuk umban neraka tu? Tak. Oleh kerana kita ni lemah, maka di situlah Allah letakkan doalah pada Allah. Minta ampunlah pada Allah. Allah ni maha ghafur rahim. Allah ni maha pengampun, maha penyayang. Allah sayang pada kita. Walaupun kita buat salah, Allah tetap sayang pada kita. Tinggal lagi, jangan rasa malu untuk sebut pada Allah, Astaghfirullah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Minta selalu, ya Allah, kuatkan aku, ya Allah, supaya aku dapat tinggalkan. Kalau tidak dapat meninggalkan sepenuhnya, Allah, kuatkanlah aku untuk meninggalkan perbuatan jahat itu sikit demi sedikit. Supaya saat aku bertemu denganmu, ya Allah, aku bertemu dengan biqalbin
salim, dengan hati yang sejahtera menghadapmu, hati yang mutmainnah. Nafsu apa dengan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah, itu yang kita harapkan. Jangan kita mengharapkan kita boleh clear zero sebagaimana Nabi. Tidak, kita manusia biasa. Kita akan kadang-kadang ada waktu kita pagi iman kita tinggi, petang ada kalanya itu Nabi sebut. Terbalik kadang-kadang pagi tebal, petang rendah, kadang petang tebal, bagi macam tu. Sentiasa macam tu. Jadi oleh kerana kita ni manusia biasa, satu perkara yang ada peluang pada kita, walaupun selaut mislu zabadil bahr, dalam hadis sebut, walaupun seluas lautan, sebanyak buih di lautan sekalipun, mintalah ampun pada Allah, kerana di sisi kita yang bersama dengan kita, Allah yang Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Itu dia. Para penonton sekalian, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rahmat Allah sentiasa berada di sekeliling kita. Baiklah para penonton sekalian, para ustaz ya, kita nak rehat lagi sekali lagi. Cumanya kita akan tutup siaran kita di TV3, tamat di TV3 dan sambungan perbincangan kita selepas ini di TV9. Terus setia, terus istiqamah. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Menarik dinasti lemak kopi O sepanjang minggu ini. Bila teguran bertukar tekanan, bila didikan dizahirkan dengan kekerasan, perlukah membimbing pelajar sehingga menceritakan? Cara mudah pelajari teknik penyediaan dumpling yang sedap dan boleh dinikmati sekeluarga. Sembunyi dalam solusi resipi. Segmen aspirasi mendekati kreativiti cikgu mural yang memperindah bangunan untuk memotivasi murid-murid ke sekolah. Setiap Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi di TV9 dan stream ditonton. Tanyalah Ustaz minggu ini, Isnin 3 yang dijamin syurga, Selasa maafkan ibu ayah, Rabu Khaybar ya Yahud, Kamis talbis dan ghurur, Jumaat duha yang mendamaikan, Sabtu ahli sufah Abu Hurairah, Ahad tanda-tanda keimanan. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru di TV3 dan TV9. Stream juga ditonton. Dia banyak fikirkan anak-anak, ada yang masih sekolah, dengan suami dia dah tak mampu nak urus diri. Jadi saya minta dengan dia, janganlah terlalu lebih. Takut dia pun nanti tak sihat, kami pun semua jadi lagi susah. Saya tahu dia tak boleh nak cakap apa-apa kan, tapi dia tak terluah macam cakap macam tu. Cuma dia cakap, siang ibu, itu saja. Dia tak, entah dia senyap je. Tapi saya tahu apa benda yang dia nak cakap tu, saya tahu. Tapi saya diam, dia diam, saya pun diam. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan,
hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Ankara bagi memerlukan lawatan rasmi 3 hari ke Turkiye. Lawatan terbabit adalah bagi memperkukuh hubungan dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara. Pesawat khas membawa beliau bersama isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan delegasi mendarat di lapangan terbang antarabangsa Esenboga pada jam 7.13 malam waktu tempatan. Turut mengiringi beliau ialah Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Ketibaan Perdana Menteri disambut oleh Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan, Duta Besar Malaysia ke Turkiye, Sazali Mustafa Kamal dan Menteri Pertahanan Turkiye, Yashar Guler yang bertindak sebagai Menteri Pengiring. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar menghadiri Majlis Sentuhan Kasih Madani bersama komuniti diaspora Malaysia. Perdana Menteri dijangka mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan hari ini. Hujan lebat berterusan diramalkan berlaku di timur Semenanjung dan barat Sarawak sehingga 11 Januari ini. Jabatan Meteorologi Met Malaysia meramalkan keadaan itu berpunca daripada cuaca signifikan susulan luruan monsun yang turut membawa angin kencang serta laut bergelora di Laut Cina Selatan. Menerusi satu kenyataan, Met Malaysia memaklumkan amaran hujan berterusan tahap waspada dikeluarkan bagi Terengganu, Utara Kelantan dan Timur Pahang sehingga esok. Amaran sama turut dikeluarkan bagi Timur Johor bermula esok hingga Khamis ini, manakala bagi Barat Sarawak berkuat kuasa dari Jumaat hingga Sabtu ini. Seorang lelaki maut manakala isterinya parah selepas kenderaan pelbagai guna MPV dinaiki mereka bertembung sebuah pikap di Beluran Sabah semalam. Pasangan itu dilaporkan dalam perjalanan menuju Telupit sebelum MPV mereka bertembung dengan pikap yang datang dari arah bertentangan. Akibat pelanggaran itu, pemandu MPV berkenaan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala isterinya cedera parah dan dikejarkan ke Hospital Beluran untuk rawatan lanjut. Sementara itu, mangsa seorang lelaki dan wanita dewasa serta 2 kanak-kanak yang menaiki pikap dilaporkan cedera ringan. Identiti semua mangsa masih belum dikenal pasti. Polis masih dalam proses mengenal pasti identiti suspek yang melepaskan tembakan hingga menyebabkan kematian seorang pengunjung sebuah restoran makanan segera di Banting, Selangor Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmal Rizal Radzi berkata, pihaknya juga masih menyiasat motif kejadian. Kejadian itu dirakam kamera litar tertutup CCTV restoran terlibat. Seorang lelaki berpakaian hitam dan bertopi keledar dilihat meluru masuk di premis terbabit sebelum melepaskan beberapa das tembakan. Dalam insiden 10 malam itu, mangsa lelaki tempatan berumur lingkungan 30-an disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Simakan awal mangsa dikesan memiliki rekod jenayah, namun kes masih dalam siasatan. Sekian berita terkini, lagi perkembangan dalam Buletin Pagi jam 9.30 nanti. Salam hormat dan Assalamualaikum. Perasan atau tidak, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan banyak soalan yang membelenggu diri kita. Bahkan, ada juga kita terfikir, apa hukumnya ini? Ini kalau aku buat ni macam mana pula? Okey ke tidak? Kalau ikutkan agama, jangan risau, segalanya bakal terjawab dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bahkan,
Hari ini kita bersama dengan seorang ustaz yang bagi saya idola saya lah. Setiap orang kata setiap kali bersiaran, Nun dari Kuantan datang kemari. Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Alang kita bawakan topik kita hari ini, iaitu sebelum diaudit Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu soalan daripada Syahir Alia. Cantik soalan ini, berkaitan dengan takut kepada Allah. Kata beliau, bagaimanakah peringatan agar takut kepada Allah dapat mencegah gejala sosial dalam kalangan remaja pada masa kini? Dia ada kait dengan isu semasa. Silakan Ustaz. Masih lagi kita nampak berkait dengan ayat 18. Ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maknanya masih lagi dalam perbincangan ayat 18 yang mana kita ni kena takut pada Allah, dan bila kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya memang betul dapat mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang kita sendiri tak nak buat sebenarnya. Buat jahat ni, orang jahat pun kalau tanya, sebenarnya awak nak tak mencuri, merompak bank ni? Saya kalau tak nak, tapi apakah daya? Terdesak. Nak dapatkan duit. Kebanyakan perkara-perkara jahat ni kita tahu dia punya kesan sampingan ataupun kesan jangka panjang daripada apa yang kita lakukan, perbuatan jahat yang kita lakukan. Tetapi satu yang sangat indah, bila kita takut pada Allah, kita bertakwa pada Allah ni, kita jadi orang yang dekat. Seperti bagaimana saya sebut tadi, kita jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan makin menjauh. Kalau orang tu makin menjauh dengan Allah, makin dia makin dia buat dosa, makin jauh, makin dia buat dosa, makin jauh, makin dia buat dosa, makin jauh. Bimbang orang ni dijauhkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga Allah. Kita bimbang gitu. Bila kita buat dosa, kita biasanya kita tahu dosa tu. Tak ada orang kata mencuri itu tak berdosa. Tak ada orang kata fitnah tu. Semua sedia maklum. Semua sedia maklum. Benda ni common sense. Semua orang tahu. Benda yang jahat kalau buat berdosa. Itu basic lah agama kita. Dan benda baik yang buat dapat pahala. Semua basic sangat. Tetapi bila kita terbuat juga ataupun sengaja buat, jangan sampai kita tak sedar diri. Lupa yang jahat kejahatan kita buat. Jadi bila kita sedar diri itu, kita pun pulihkan balik dosa kita, yang mana watbi'il hasanatis sayyi'ah tamhuha. Dosa kejahatan yang kita buat itu, kita ikuti dengan kebaikan, dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita tu. Maknanya macam mana? Bila kita buat dosa, cepat-cepat istighfar, qadha balik istilahnya. Bahasa mudah. Kita padamkan balik, delete balik, remove dosa kita dengan cara macam mana? Buat baik. Sedekah. Sedekah ni bukannya susah, bukan mesti sedekah pada masalah ar-raudah saja. Kita boleh sedekah pada kawan-kawan. Dan kalau kawan kita kaya, takkan nak bagi sedekah pada dia? Tak perlu kita sebut sedekah. Hari ni aku belanja kau. Nak makan apa? Order je. Tapi RM10 je lah. Jangan lebih. Lebih tu walaupun 20 sen kau bayar sendiri. Contohlah ni kan. Maknanya kita belanja kawan tu pun sedekah. Mungkin dengan sebab kita belanja kawan kita makan, Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang kita buat. Betul. Sama ada yang kita sedar atau kita tak sedar. Kita tak perasan Allah ni maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun pada kita. Allah beri peluang ke depan mata. Kita baru buat jahat tadi, tiba-tiba ada orang melintas depan kita bawa keripik. Dek, saya jual keripik dek. Keripik ni murah aja, kalau beli 3 RM10 je. Macam pernah berhadapan je. Macam pernah kan? Saya biasa. Rasa makan je ada. Alah, tadi rasa nak marah. Aduh, kita makan perut lapar. Tunjuk makanan, keripik apa semua suruh beli dah. Tapi tiba kok ada sesuatu sebab Allah hadirkan di depan kita. Nak hapuskan dosa kita. Ada hikmah di sebalik. Ada tadi duk kacau da'i ke apa dah. Pergi kacau ustaz bola ke apa, pergi cuik sini dah. Yang ustaz bola pun cuik producer apa semua dah. Itulah saya jarang usik orang ni. Lepas ni kalau ada orang bawa keripik jangan marah pada tu. Beli je. Baik ustaz. Boleh jadi kita bantu dia, kita beli. Contoh dia jual RM10, bayar RM15. Boleh jadi dengan sebab itu Allah dekatkan kita, Allah hadirkan orang macam ni sebab Allah nak hapuskan dosa kita banyak kan. Banyak dosa kita. Kadang-kadang mengenangkan dosa kita ni rasa Allah tak sanggup nak bercerita kan. Tak sanggup nak bercakap ni kalau macam kita ni ustaz-ustaz ni cakap sembang boleh lah. Betul, memang betul kita sembang sebenarnya. Dosa kita kadang-kadang kita yang bercakap lebih banyak daripada orang yang mendengar. Jadi sebab itulah buat baik. Ni satu elemen buat baik ni. Mengajar orang tu cerita tentang kebaikan supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita yang kita tak sedar dan juga kita sedar buat tu. Kadang-kadang penyesalan itu sangat panjang. Panjang sangat menyesal Allah bila aku nak berhenti buat jahat ni. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita lagi menghirup udara yang segar di bumi Allah ni. Dalam masa sama Allah izinkan kita
menikmati peluang-peluang untuk membersihkan diri kita dengan pelbagai sudut. Kadang-kadang Nabi kata kaful adza anit tariq, buang sesuatu kat jalan, kutip sampah yang budak-budak kat musola Ar-Raudhah tu kan. Dia buang. Ni cerita tempat kami. Dia beli makanan. Ni cerita ni sikit. Dia beli makanan. Ni bukan luahan lah. Bukan luahan ni. Saja nak bercerita. Bagi apa dosa Kadang-kadang dia makan, dia beli makanan yang mudah, segera, mesin geregang gedegung-geregang jatuh makanan. Dia makan sedap, ngap-ngap lah, tak ajak kita. Makan sedap, lepas tu tinggal, buang plastik, mata kata, kita kutip. Kata, apalah dosa aku, ajak ngutip plastik dia orang ni. Kutip satu, kutip dua, masuk tu sampah. Rupa-rupanya Allah hadirkan orang yang buat sampah ni untuk apa ke dosa kita rupanya. Dosa dia agaknya macam mana? Agak untuk terhapus dosa pengerusi lah. Itulah, dosa banyak kan. Jadi ini kita sama-sama muhasabah lah kita. InsyaAllah Ustaz. Allahu Akbar. Yang penting tu para penonton sekalian iaitu bermuhasabah pada diri kita. Setiap apa yang berlaku, segalanya ada hikmah di sebaliknya Ustaz. Terutamanya bila ada orang yang susah, bantulah. Jangan kita sekali rasa ia beban. Bella, Ustaz, saya suka tanyakan soalan juga mewakili para penonton di luar sana. Dari tadi kita belajar beberapa ayat, termasuklah yang saya nak fokuskan, ayat yang ke-20 Ustaz bacakan tadi. Bagaimana Allah nyatakan mafhumnya, tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurgalah orang yang beroleh kemenangan. Macam mana Ustaz? Para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ahli syurga. Bagaimana mereka melazimi istighfar? Bagaimana mereka melazimi taubat? Sebab kita nak belajar. Allah nyatakan tak sama ahli neraka dengan ahli syurga ni. Jadi kita nak belajar daripada ahli syurga. Macam mana mereka melazimi taubat dan zikir, istighfar sehari-hari? Silakan Ustaz. Satu keindahan yang kita tak dapat berbanding dengan para sahabat ialah mereka hidup sama dengan Nabi. Untungnya lah. Kalau dapat kuputar waktu atau kita ada mesin Back to the Future, nak tekan butang pergi 1447 yang lalu duduk bersama dengan Nabi, dengan para sahabat Nabi. Sebab Nabi bila ditanya macam mana akhlak Nabi, ada orang condemn akhlak Nabi begini-begini, maka Nabi kata apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka Allah mendidik aku sendiri secara direct. Maka didikan Allah itu sebaik-baik didikan. Dan sebaik-baik didikan ini letak pada Rasulullah, dan tentu sekali dia akan melekat kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebab Nabi kata, siapa berkawan dengan orang jual minyak wangi, kalau tak beli pun minyak wangi itu, lekat juga bau wangi. Kalau berkawan dengan orang yang tukang besi, kalau kita tak terbakar pakaian kita sekalipun, tapi kita kena percikan api itu berbau api pada kita. Maka sahabat Nabi ni begitu juga. Sehingga kan Nabi kata, ashabi kan nujum. Sahabat aku ni macam bintang, cantik, indah. Kenapa? Mereka itu sentiasa berada bersama dengan Nabi. Rindu mereka ni bila tak dapat lihat wajah Nabi, tak dapat dengar kalam daripada Nabi. Indahnya Nabi bercerita, indahnya Nabi saat menyampaikan ilmu. Seronok. Kalau dapat kita hidup zaman tu, memang tak ada orang yang tak teringin nak duduk zaman tu. Jadi mereka ni, oleh kerana didikan tu direct daripada Rasulullah, kita ni indirect. Kita dah datang daripada ulama, ajar pada kita berdasarkan ulama yang sebelumnya ajar, ulama sebelumnya sampai dah para sahabat. Mereka direct pada Nabi. Mereka dapat melihat butir-butir yang keluar daripada mulut Nabi, dan keindahan Nabi menyampaikan, skill Nabi yang luar biasa menyampaikan, ditambah pula dengan akhlak Nabi yang memang luar biasa. Kerana khuluqul Quran, kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah ni akhlak di Quran. Apa yang kamu tengok tu, ber-Quran yang kamu baca tu, itulah akhlak Nabi. Maknanya sahabat ni pula digelar sebagai Jilul Quranul Mutaharrik, generasi Al-Quran yang bergerak. Mereka ni Quran. Mereka ni the walking Quran. Quran yang berjalan. Mereka pergi ke pasar, mereka pergi ke mana-mana, mereka ni berjalan. Tapi yang berjalan tu bukan sekadar namanya Umar, bukan sekadar namanya Abu Bakar, tapi mereka itu adalah Quran yang sedang berjalan. Akhlaknya Quran. Mereka ni cepat mencerap dan menyerap. Mereka ni mencerap apa yang Nabi ajar dan menyerap tubuh mereka. Mereka beramal, mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka dapat daripada Rasulullah. Jadi untung sangatlah. Maka sebab itu Nabi kata, aku istighfar banyak ini, sahabat pun istighfar banyak ni. Mereka cuba untuk mencontohi akhlak Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Sehingga kan Sayyidah Aisyah kata, antara orang lelaki yang paling banyak ikut Nabi buat, inilah orangnya. Pada ketika itu masih budak lagi, masih remaja. Dia ikut apa saja yang Nabi buat. Kalau dia pernah nampak Nabi pergi ke mana-mana,
Nabi berhenti di bawah pokok tu. Sehingga ke tempat Nabi duduk? Dia pun berhenti kat situ juga. Allah. Dia tanya kenapa berhenti sini? Entah. Sebab dulu Rasulullah berhenti sini. Aku berhenti je lah. Kalau Nabi sangkutkan selendang Nabi kat situ, dia pun sangkut juga. Tanya kenapa? Sebab Nabi buat. Jadi mereka ni terkesan sangat dengan keberadaan Nabi dalam kehidupan mereka. Sebab itulah bila Rasulullah wafat, dunia gelap seolah macam istilahnya kalau studio ni terang macam ni, tutup lampu. Rasa macam itulah suasana bila Rasulullah wafat. Sebab mereka dah macam, walaupun mereka tu dah jadi tok-tok guru, masih lagi mengharapkan Nabi itu sebagai pendidik utama mereka. Gelap dunia ni. Sehingga kan Sayyidina Bilal bawa diri pergi ke Syam. Sebab apa? Rasa terlalu sedih, sepi dunia sebab mereka tak ada tok guru utama. Tak ada pendidik utama mereka yang mendidik rohani dan jasmani mereka. Jadi inilah keuntungan para sahabat. Kita ni pula, kita mendengar cerita. Harap apa yang saya cerita, yang Da'i Hadari cerita, dia menyerap dalam diri kita. Walaupun kita tidak berada bersama dengan Nabi pada ketika itu, kita masih bersama. Nabi pun kata, apa? Beruntung sangat mereka yang berjumpa dengan aku. Fa'amanu, dan mereka beriman. Beruntunglah sahabat Nabi. Tapi fatuba, Nabi ulang 3 kali. Tuba, fatuba. 3 kali Nabi kata. Beruntung sangat orang yang tak liman lam yarani, bagi mereka yang tidak pernah melihat aku. Tapi mereka beriman. Kita lah. Ini yang Nabi sebut ikhwani, saudara-saudara aku yang datang selepas pada kita ni, mereka ini beriman sebagaimana kamu beriman. Maknanya ini satu kelebihan kita lah pula. Para penonton sekalian, Nabi SAW sendiri disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, dinyatakan bahawasanya Rasulullah melazimi taubat sehingga bengkak telapak kaki baginda. Sedangkan Nabi itu maksum, tidak melakukan dosa. Bagaimana pula kita yang sentiasa melakukan dosa? Allahu Akbar. Baiklah, Ustaz, kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. الو هي بحاجة أمر. انت شو اسم العيلة؟ شو اسمك الكامل؟ Diangkat dari sebuah kisah benar, Hind Raja, Suara Terakhir, dibawakan 8 Januari 2026. Menarik di Nasi Lemak Kopi O sepanjang minggu ini. Bila teguran bertukar tekanan, bila didikan dizahirkan dengan kekerasan, perlukah membimbing pelajar sehingga menceritakan? Cara mudah pelajari teknik penyediaan dumpling yang sedap dan boleh dinikmati sekeluarga, semuanya dalam Solusi Resipi. Segmen aspirasi mendekati kreativiti cikgu mural yang memperindah bangunan untuk memotivasi murid-murid ke sekolah. Setiap Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi di TV9 dan stream ditonton. Tanyalah Ustaz minggu ini, Isnin, 3 yang dijamin syurga. Selasa, maafkan ibu ayah. Rabu, Khaybar ya Yahud. Kamis, talbis dan ghurur. Jumaat, duha yang mendamaikan. Sabtu, ahli sufa Abu Hurairah. Ahad, tanda-tanda keimanan. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru di TV3 dan TV9. Stream juga ditonton. Dia banyak fikirkan anak-anak, ada yang masih sekolah, dengan suami dia dah tak mampu nak urus diri. Jadi saya minta dengan dia, janganlah terlalu lebih. Takut dia pun nanti tak sihat, kami pun semua jadi lagi susah. Saya tahu dia tak boleh nak cakap apa-apa kan, tapi dia tak terluah macam cakap macam tu. Cuma dia cakap, siang ibu, itu saja. Dia tak, entah dia senyap je. Tapi saya tahu apa benda yang dia nak cakap tu, saya tahu. Tapi saya diam, dia diam, saya pun diam. Segala yang terbaik kami sediakan dan sajikan buat anda semua, terutamanya berkait dengan kerohanian, iaitu dalam TV3 dan TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru salah satunya. Dan Alhamdulillah hari ini dalam Tanyalah Ustaz kita bawakan perincian, perkongsian untuk topik iaitu sebelum diaudit Allah Subhanahu Wa Taala. Difahamkan ada yang menonton ketika ini dari Langkawi, apa khabar hampa semua, orang di Kelebang, Kedawang, Kuala Teriang, Kuah, Padang Mat Sirat, Berai Terbakar, Ulu Melaka. Okey ke?
Alhamdulillah. Pagi ni kita bersama dengan Ustaz Azli Abdullah. Baik, Ustaz. Alang-alang kita bercerita tentang audit. Bila sebut tentang audit ni, ada soalan dari Syarudin bin Alias, sahabat baru kita yang bertanya di Facebook ni. Kata beliau, di tempat kerja kita diaudit bagi kenaikan gaji dan pangkat. Syarikat kita juga diaudit setiap tahun. Ada juga pengaudit luar kan? Apakah kaedah terbaik untuk audit diri sendiri agar bekalan kita di sana terjamin dan mencukupi? Saban tahun umur meningkat dan audit diri sendiri masih kabur dan terasa kekurangan. Asyik dah sibuk audit syarikat aja. Diri sendiri macam mana tu? Sekarang ni zaman orang sibuk audit. Menunjukkan kepentingan audit. Syarikat dia audit, surau dia audit, masjid dia audit, apa lagi? Da'i pun kena audit juga. Da'i pun kena audit. Segala-galanya kena audit. Menunjukkan kita semua memang bersatu hati. Apa saja yang kita buat, terutamanya menguruskan suatu organisasi, memang kena audit. Audit ni satu elemen yang sangat baik untuk memperbaiki mutu, kualiti kita dalam melakukan kerja kita. Ya. Tapi macam tak bersatu hati pula kita. Yang kita ni kena audit juga diri kita. Betul. Ada kata, Allah Maha Pengampun, Penyayang. Syurga tu bukan ayah kau punya kata. Allah punya. Jadi pulanglah kena buat apa? Allah Maha Pengasih Penyayang. Nak masuk aku syurga, terpulang pada dia. Amboi, macam syurga tu bapak dia punya. Cara dia menyebut tu. Yeah. Jadi kalau kita sama-sama meyakini yang audit tu penting, audit syarikat tu penting, maka audit diri jauh lebih penting. Kerana audit syarikat ni dia sekadar kita elemen satu mekanisme untuk perimbangan kerja kita supaya kerja kita jadi lebih baik. Audit diri lebih penting sebab itulah penentu kita ni layak ke syurga atau tidak. Kalau kita tak layak ke syurga walaupun audit syarikat melantun bagusnya, apa maknanya kalau kita tak audit diri kita? Jadi kalau kita rasa nak soalan tadi, kaedah terbaik untuk audit diri kita sendiri. Sebelum tu terlupa ucap tahniah pada Syarudin. Bukan senang nak angkat soalan ni kan. Sebab sentiasa diangkat tu orang kakak-kakak abang-abang lama kan. Jadi tiba-tiba ada BBNU ni. Baru nak up ni tiba-tiba muncul tahniah lah Syarudin Alias. Apa kaedah terbaik untuk audit diri sendiri? Pertama sekali, nak audit diri kita tetapkan objektif kita. Objektif kita apa? Mudah je. Objektif saya kalau tanya, nak apa? Nak syurga? Syurga lah. Syurga. Jadi bila kita nak syurga tu, layak tak? Muka macam aku ni nak masuk syurga. Cara kerja kita, amalan kita sama tak menuju ke syurga? Kita tak kecemih muka. Allah. Layak dah muka aku buat syurga. Macam tak gaya macam ahli syurga. Kat mana yang tak gaya tu? Kalau contoh tak gaya sebab amalan kata orang faham sedek-sedek je. Biasa-biasa je kita ni. Jadi luar biasa kan amalan kita. Jadi bila objektif kita kabur, nak ke syurga tu tak nampak. Nak ke syurga tak? Rasa macam nak ke syurga tapi entahlah. Jadi macam tu kabur lah. Grey area setelah kita. Jadi duduk kat grey area lagi tak boleh. Kita kena jelas. Black ataupun hitam ataupun putih. Kena jelaskan. Kemudian masa kita audit diri kita ni, jangan kita kadang-kadang kita selalu up diri kita sendiri. Masuk lift tekan sendiri kata orang tak. Suka sangat macam tu. Bukan masuk bangku akan sendiri. Betul. Kita kata apa? Selalu aku terpaling handsome, aku terpaling baik, aku terpaling hebat main bola. Contoh ni. Aku terpaling apa? Terpaling semua. Jadi bila ada terpaling kita letak pada diri kita menyebabkan kita tak nak audit diri kita. Ini tak ada kena dengan siapa Ustaz? Tak ada. Kan sebut bola tu sebab ramai tengok suka bola depan saya ni kan. Orang sebelah pun suka juga tapi dia memang hebat pun main bola. Jadi kadang kita sebut aku ni lebih, aku terpaling sibuk, aku terpaling terkenal, aku terpaling berjawatan, aku terpaling besar dalam syarikat ni punya jawatan. Jadi bila terpaling ni menyebabkan kameraman pun tak boleh juga. Terpaling kameraman aku paling syak. Contohlah paling syak ambil kamera ni. Jadi bila terpaling tu menyebabkan kita bila objektif kita yang tadi itu elok dah, clear dah. Tapi kita rasa kita terpaling, kita rasa tak apa, aku dah terpaling tak payah dah. Aku terpaling masjid. Aku terpaling solat sunat. Aku terpaling puasa.
semua terpaling tak. Jadi bimbangnya esok terpaling esok berpaling diri kita daripada ingat yang kita akan mati, kita menghadap Allah. Okey Ustaz, saya nak bawa perbincangan kita di hujung ini daripada ayat yang terakhir Ustaz bacakan tadi. Sangat cantik untuk kita telusuri bagaimana ayat ini Allah ingatkan sesuatu yang sangat-sangat hebat. Iaitu ayat daripada ayat ke-21, bagaimana satu perkataan tu Ustaz, iaitu mutasaddi'ah. Masya-Allah. Maksudnya terpecah belah. Allah Hancur. nyatakan, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta terpecah belah kerana takut kepada Allah. Bagaimana Ustaz? Gunung ni takut sampai terpecah belah untuk menerima Al-Quran yang besar, hebatnya itu. Tapi manusia dah terima, buat tak tahu pula pada Al-Quran itu. Bagaimana sepatutnya Al-Quran ini membawa kita takwa dan audit kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Allah audit kita. Betul. Satunya Al-Quran ni benar. Dia berat. Tanggungjawab amanah Al-Quran itu berat. Tetapi satu yang nak beritahu sebelum kita kaitkan diri kita. Bila turun pada Nabi, disebut ala qalbik, turunnya Al-Quran dalam hati Nabi. Tetapi Nabi jadi tenang. Ini kelebihan tubuh Nabi yang kuat. Nabi boleh tahan dengan bebanan Al-Quran tu. Sehingga kan kalau kata kalau letak atas bukit la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Takut bukit itu dan pecah kerana min khasyatillah, takut pada Allah. Jadi sebenarnya bagi mereka yang beriman, takut yang disebutkan ini bukan kita akan pecah sebagaimana gunung, tak. Kita mengaji, kita belajar tafsir, kita memahami Al-Quran, tak sampai pecah kita, jangan bimbang. Tak pecah insya-Allah. Bahkan kita akan berpecah jadi lebih baik. Kita akan dimuliakan. Ya. Jadi ini satu sebenarnya Allah nak terangkan tentang orang-orang yang engkar pada Allah sebenarnya. Orang yang engkar pada Allah ni, mereka ni menolak ke tepi Al-Quran ni. Al-Quran tidak dijadikan satu bahan utama bacaan harian dia. Bahkan mereka tidak percaya. Bagi orang yang musyrik pada zaman Nabi, mereka tak percaya Al-Quran ni. Dia kata ini kalam Muhammad. Sedangkan dia tahu Nabi ni tidak belajar, tak menulis, tak pernah masuk sekolah formal. Tapi mereka tetap melakukan tuduhan hanya kerana nak menolak ke tepi, menafikan Al-Quran yang memang sah. Kalaulah mereka buka hati mereka sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, percaya mereka akan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Dan bagi kita pula orang beriman, adakah kita sekadar cukup kata aku beriman? Tak. Dengan Allah tak cukup. Kita kena implement apa yang dibawa oleh Nabi kita melalui Al-Quran dan juga hadis ni dalam kehidupan kita. InsyaAllah, tadi sebut kita tak akan pecah macam bukit. Tapi percayalah bila kita makin dekat dengan Allah melalui jalan Al-Quran yang ada depan kita, yang kita baca saban hari, tengok terjemahannya, fahami maknanya, insya-Allah kita akan jadi makin baik dan makin baik. Orang yang dulu sekeras Umar Al-Khattab dengan Al-Quran sikit je dibaca, satu ayat terus memutarkan diri. Jadi maknanya kita macam mana dengan Al-Quran? Bagaimana kita interaksi dengan Al-Quran, kita kena perbaikilah. Baik. Ustaz, mungkin kita kalau kita tengok di masa di jam ketika ini pun dah menunjukkan hampir-hampir ke penghujung rancangan tanya Ustaz ni. Jadi sebagai pelan tindakan kita Ustaz, ramai yang mungkin dah dapat keinsafan bagaimana kita sewajibnya beristighfar, bertaubat, mengaudit diri sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagai pelan tindakanlah kita setiap hari, apakah tips terbaik dalam mengaudit diri dan bermuhasabah untuk menjadi mukmin yang terbaik? Silakan Ustaz. Nabi kata hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Muhasabah diri kamu sebelum kamu dihisab Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, sebagai pelan tindakan kita pertama sekali, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dengan cara macam mana? Kita belajar membaca, belajar memahami dan belajar mendalami dan belajar juga untuk mengaplikasi. Kemudian dalam kehidupan kita ni kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian. Harap kita bersabar dengan apa saja ujian yang Allah beri pada kita. Harapnya jangan kita lupa kita ada Allah yang sangat dekat. Min hablil aqrabu ilaikum min hablil warid. Lebih dekat pada kamu daripada orang leher kamu. Maknanya dekat sangat dengan kita. Apa-apa saja yang berlaku pada kita, jangan lupa Allah, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala selalu apa saja yang kita hajatkan dan minta pada Allah beri kekuatan pada kita untuk kita melakukan muhasabah diri dan melakukan kebaikan demi menjamin kehidupan kita ni. InsyaAllah. Pada hemat kita lah. Itu kuasa Allah, serah pada Allah.
kita usaha untuk kita ni layak masuk syurga Allah, insya-Allah. Itulah. InsyaAllah. Baiklah, pelan tindakan ini para penonton sekalian, jadikan ia sebagai pegangan azimat kita setiap hari. Dan jangan lupa, sebarluaskanlah, terutamanya bagi yang menonton di Facebook, tekan butang kongsi untuk manfaat sahabat-sahabat dan keluarga kita yang lain, insya-Allah. Baiklah, mungkin pagi ini kita nak aminkan doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلهنا رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن حضر معنا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء وميتين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah. Amin. Dosa ibu ayah kami, ya Allah. Amin. Dosa ibu ayah mereka yang hadir bersama dengan majlis ini, ya Allah. Amin. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Amin. Perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Akhlak anak-anak kami, ya Allah. Amin. Akhlak sahabat-sahabat kami, ya Allah. Sahabat ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami insan yang sentiasa melakukan muhasabah diri kami saat kami nanti bertemu denganmu, ya Allah, dalam keadaan hati yang salim, yang sejahtera, ya Allah, ya Rahman. Dengan muhasabah diri yang kami lakukan, ya Allah, agar kami sentiasa nantinya melakukan kebaikan hanya kerana-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih jazakallah diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azli kerana sudi bersama dengan kami, insya-Allah Ustaz ya. Kita akan bersama lagi Ustaz ya. Insya-Allah. Baiklah, para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Dai Hakim. Suka pantun ni sahabat saya ni. Beliau akan bersama dengan Ustaz Haryanto Rizal Rokman, Ustaz Harry kita, yang mana kita akan bawakan satu topik iaitu talbis dan ghurur. Apakah itu talbis? Apakah itu ghurur? Nantikan esok perbincangan lanjut. Para penonton sekalian, kita pernah tengok di papan tanda iaitu solatlah kamu sebelum kamu disolatkan, yakni ketika menjadi jenazah. Tetapi kali ini kita tambah sikit, auditlah diri kita sebelum kita diauditkan, yakni di padang mahsyar. Saya Dai Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.